Okey. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, cikgu teruskan lagi. Dengan sambungan daripada hari tu. Okey, sambungan daripada hari tu. Pengamiran kan, kalau hari tu pengamiran luas di bawah lengkung. Hari ni cikgu teruskan dengan sekejap. Sekejap cikgu cari. Lupa cikgu nak buka tadi. Mungkin ni. Okey. Cikgu teruskan dengan isi padu di bawah lengkung. Isi padu janaan. Isi padu janaan. Okey yang ni. Okey ni. Ni. Nampak tak skrin? Respon sikit, nampak? Nampak. Nampak Okey, isi padu janaan. Okey, cikgu revise balik Revise balik. Kalau hari tu kalau diberi begini, cikgu bagi satu lengkung. Okey. Y sama dengan contoh 2x kuasa 2. Contoh kan. Okey. Cikgu bagi had kat sini. Daripada 1 hingga 3. Dan cikgu lorekkan di sini. Okey. Cikgu lorekkan situ. Soalan cikgu cari luas kawasan berlorek. Ni, cari luas kawasan berlorek. Okey, kalau yang ini macam mana kita nak mencari luas suatu lengkung? Rumus dia adalah kamiran kan. Kalau paksi, kalau hadnya dekat X, so dia akan jadi X1, X2, Y, dx. Kan? Itu kalau hadnya dipaksi X. Macam tu. So kalau cikgu masuk, dia akan jadi 1/3, Y-nya adalah yang ini. 2x kuasa 2 terhadap X. Sebab bila paksi X, semua mesti had dekat X, samaan pun pada X. Ini dah left dah. Okey. Kalau yang paksi Y, contoh begitu. Ini kawasan lorek kita nak. Contoh Y sama dengan X kuasa 2. Sorry. Contoh kalau Y sama dengan Y sama dengan X tambah 3. Contoh. Okey. So hadnya daripada 1 hingga 2 juga. So kamiran dia akan jadi Y1, Y2, X dy. Semua mesti Y. Sebab X kat sini kan. So kena buat Y tolak 3 sama dengan X. Ni yang kita kena ambil. Okay, so dia akan jadi kamiran 1/2 Y tolak 3 dy. Itu kalau hadnya pada paksi Y. Ini kalau mencari apa? Luas apa yang kamu buat sepanjang minggu lepas. Cikgu bagi latihan semua kan. Ni. Untuk hari ni, kita nak mencari apa? Isi padu janaan. Isi padu janaan. Apa maksudnya? Kalau sebelum ni awak belajar isi padu tu macam mana? Kalau dalam dunia realiti. Kalau isi padu contoh kon 1/3 pi J kuasa 3 tinggi. Kan? Kalau silinder pi J kuasa 2 tinggi. Ini kalau bentuk-bentuk yang kita boleh cari dengan menggunakan rumus. Sekarang dia akan bagi satu nilai. Contoh begitu. Contohlah begini. Lengkung. Macam tu. Okey. Dan dia bagi had daripada 1/2. Dia suruh kamu cari yang ini. Ataupun saya bagi simple lah supaya awak nampak. Okey. Contoh dia bagi begitu. Dia bagi gitu. Okey.
Dia bagi hadnya 1 hingga 3. Dia kata cari isi padu janaan. Cari isi padu janaan apabila dikisarkan. Nampak tak? Saya terleft Nampak je cikgu. Nampak tadi cikgu cakap dengar tak? Dengar je. Dengar okey. Sebab cikgu pakai tab okey tak apa. Okey. So maksudnya sepanjang isi padu janaan, kalau cikgu pusing benda ni, okey, kalau cikgu pusing benda ni, kalau isi padu, kalau luas tadi, awak cari ni kan? Betul. Tapi kalau isi padu sekarang, tahu tak isi padu? Isi padu maksudnya benda tu satu bongkah sebenarnya. Isi padu benda tu sebenarnya satu bongkah. Cuma kita tak tahu bentuknya apa. Okey. As long as awak kena tahu dia pusing, rotate kat mana. So contohlah kalau cikgu bagi ni, titik ni, sekarang ni kita mencari luas, mencari isi padu dari sini ke sini. Dari titik kuning tu. Okey, so kalau cikgu pusing benda ni, seolah-olah dia jadi gini. Pusing di sepanjang paksi X dia jadi gitu. Garisan ni kalau cikgu pusing dia akan jadi gitu. Dia akan jadi begitu. So isi padu benda ni lah yang kita cari. Isi padu benda ni yang kita cari sekarang. Bentuk apa? Bentuk seperti pasu bunga tu. Ni. Bentuk ni yang kita cari. Tu. So macam mana dalam dunia realiti awak nak mencari benda tu dalam bentuk-bentuk macam tu? Kita tak boleh cari. Kita tak ada rumus-rumus tertentu. Jadi apa yang kita kena buat bila bongkah-bongkah kita nampak pelik macam ni, isi padu yang kita nak cari adalah menggunakan rumus yang cikgu nyatakan di atas. Okey, kalau maksudnya masih lagi bergantung kepada paksi. Kat mana dia berpusing paksi tu. Kalau dia berpusing pada paksi X, maka rumusnya akan jadi ni, Y kuasa 2. Maksudnya had dari A ke B pi Y kuasa 2 dx. Maksudnya kalau dia bagi Y, awak kena buat apa? Awak kena kuasa 2kan benda tu. Sebab nanti persamaan, mungkin persamaan garis, persamaan dia bagi tu adalah Y sahaja. So awak kena kuasa 2 kan. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Okey, pi ni adalah satu malar. So kita boleh letak kat depan macam tu. X1, X2, Y kuasa 2 di X. Yang membezakan di antara isi padu dan luas adalah apa? Ni je. Pi dengan dia kuasa 2. Itu yang membezakan di antara isi padu dengan luas. So kalau dia rotate dekat X, maksudnya dia rotate kat sini ni. X1, X2. Kalaulah dia rotate di sini, di situ, Y1, Y2, maksudnya kalau dia rotate, dia akan jadi macam mana? Ni, pusing ke sini. Yang ni dia akan pusing ke situ. So akan jadi macam satu hemisfera. Hemisfera yang cikgu tarah atas bawah. So yang ini, rumus ni akan jadi Y1, Y2, pi X kuasa 2 di Y. So dia akan jadi pi Y1, Y2, X kuasa 2 di Y. Itu pengenalan rumus je. Nanti awak akan nampak bila kita buat latihan. Okey, cikgu teruskan dengan latihan. Tak apa. Cikgu ajar slow-slow. Okey, soalan ni. Okey, soalan dia, arahan dia bunyi macam ni. Okey, cari isi padu janaan apabila ianya dikisarkan
pada paksi X. Keyword dia apa? Isi padu janaan. Dia kata cari isi padu janaan apabila ianya dikisarkan. Apa maksud dikisar? Dikisar, diputar benda yang sama lah. Benda tu dikisar macam mesin kan, awak blender kan. Awak letak lada sebiji. Sebiji je lada. Lepas tu awak pusing, awak tekan blender tu. Lada tu dia akan berpusing kan. Berpusing. Tu maksud dia. So sekarang kawasan yang berlorek mana? Sini. Ni kawasan yang berlorek. Maksudnya dia suruh awak cari isi padu ni. So bila kita mencari isi padu ni, isi padu titik ni kalau cikgu pusing dia akan jadi gitu. Titik kuning ni, titik merah ni. Ni. Satu kat sini, satu kat sini. Hadnya di situ. Kalau cikgu pusing, benda ni dia akan berpusing gitu. Dia akan jadi kat sini. Kalau cikgu pusing, dia akan kat sini. Kalau cikgu pusing, kat situ. Kat situ, kat situ, kat situ, kat situ, kat situ. Kalau cikgu sambungkan, titik-titik tu dia akan jadi gitu. Kan? Sama juga dengan titik ni. Titik ni kalau cikgu pusing, dia akan jadi kat sini. Kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini maksimum. Naik balik. Gitu. So kalau cikgu sambung titik-titik tu, dia akan berpusing sepanjang ni. Gitu. Okay. So kalau cikgu sambung, dia akan dapat bentuk macam pasu ni. Isi padu inilah yang kita nak cari. Isi padu benda tu yang kita nak cari. Isi padu macam seolah-olah macam besen kan. Awak nak cari isi padu besen ni. Dalam dunia realiti, macam mana awak nak cari isi padu besen? Tak ada kan? So, kena guna rumus. Tengok rumus. Hadnya di mana? Rumus tu hadnya pada paksi X. So, kita tahu kita akan guna kamiran X1, X2, pi Y kuasa 2 di X. Okay, setakat ni faham? Membentuk rumus tu dulu. Tengku? Faham. Mustafa? Darwish? Faham. Farisha, Ain? Nisa? Faham. Alia? Faham cikgu. Faham Okey, Alia? Faham. Okey, so sampai situ baru kita masukkan persamaan. Okey, persamaan dia akan jadi apa? Pi ni awal-awal awak letak kat depan. Sebab jawapan kita pi tu adalah satu perkali. Bila perkali kita tak ubah. Kamu jangan tukar dia kepada 22/7. Jangan tukar. Okey, biarkan jawapan tu dalam sebutan pi sahaja. Okey, so masukkan dia punya had. Hadnya dari berapa ke berapa? Limit dia? 5. 3 ke 5. Persamaannya mesti Y kuasa 2. Betul? Kalau dia tak Y kuasa 2, awak kena kuasa 2 kan. Sekarang kalau kita tengok ni, yang cikgu highlight warna hijau ni, nampak? Tu. Dia memang dah kuasa 2 kan. Y kuasa 2. So kita tinggal ambil yang mana? Ambil yang ni je lah. X tolak 2. So akan jadi X tolak 2 terhadap X. Sebab kita tak perlu kuasa 2 dah. Sebab kat sini memang dah kuasa 2. Kat situ memang dah kuasa 2. So ambil je. Kecuali kalau dia belum kuasa 2, awak kena kuasa 2 kan. Okay, so sampai situ, kita buatlah macam biasa. So lakukan kamiran. Kamiran, bila kami, X akan jadi apa? X kuasa 2 per 2. Betul? Tolak 2 jadi apa? Tak ingat dah. 2 jadi benda. Ah. 2x. Pandai Darwish, 2x. So hadnya daripada 3 kepada 5.
Okay, sampai situ tak ada masalah lah dah kan. So, masuklah nilai. Pi sentiasa kat depan dulu. Jawapan akhir baru kita letak kat belakang. So, had atas. 25 kita ganti kat sini. Kita ganti had atas dulu. Ni. Ganti kat sini dulu. So, akan jadi 25 per 2 tolak 2 darab 5. Itu had atas. Tutup kurungan, tolak had bawah. Had bawah berapa? 3 pula. 3 kuasa 2. So akan jadi, cikgu letak warna hijau. 3 kuasa 2, 9 per 2, betul? 3 kuasa 2, 9 per 2, tolak 2 kuasa darab 3. Tutup kurungan. Okay, so selesaikan, dia akan jadi 25 per 2 tolak 10. Ni, tolak 9 per 2. Yang ni akan jadi tolak-tolak akan jadi tambah 6. Tolong cikgu kira sikit. Cikgu tak ada kalkulator depan cikgu. 25 per 2 tolak 10 tolak 9 per 2 tambah 6. Ada kalkulator tak depan korang? Tolong cikgu sikit kira. Berapa? Tak ada kalkulator? Korang ni kelas MX tak ada kalkulator. 4 cikgu. 4. Thank you. So 4. 4 ni nilai kat sini kan? Nilai kat sini. Jangan lupa awak punya pi. So jawapan akan jadi 4 pi. Kalau ingat unit, tulis unit padu. Kalau tak ingat, tak perlu tulis. Sebab kalau salah, habis hilang satu markah untuk jawapan akhir. Jawapan mesti dalam sebutan pi walau apa pun terjadi kalau dia nak isi padu janaan. Okey, setakat ni. Nampak tak sikit-sikit? Nampak Macam nak cari? Boleh Okey, cikgu teruskan lagi dengan perbincangan kedua. Yang ni. Okey, kalau tengok, cuba agak bentuk apa yang awak dapat tu. Hadnya dari 1 kat sini kepada 3. Oh, nampak dah. Had dia pada paksi X. Bentuknya begini. Kalau cikgu pusing, dia akan jadi macam reflect kan ke bawah, pantulan ke bawah. So kalau cikgu letak ni, dia akan jadi kat situ. Betul? Yang ini pun akan jadi ke situ. Okay. So kalau titik hijau ni, cikgu gerakkan, dia akan jadi gitu. Pusing. Gitu. Pusing. Kan? Yang titik ni pula cikgu gerak, dia akan jadi ni, pusing. Cikgu pusing. Dia jadi gitu. So kalau cikgu sambung, bentuk ni, isi padu ni yang kita nak cari. Nak berkata apa tu? Tong. Ya kot, tong. Macam tu. So isi padu itu yang kita nak cari. Macam mana nak cari? Tak ada rumus atau formula yang tertentu kan? Sebab bentuk-bentuk macam tu, macam mana kita nak cari dia punya isi padu? So tengok pada had. Hadnya pada paksi Y. Hadnya pada paksi X. Iaitu tadi berapa? 1 hingga 3 hadnya. Persamaannya Y sahaja. So, sedangkan kita punya rumus mesti pi, had dia X1, X2, Y kuasa 2 dx. Mesti di kuasa 2 kan. So, apa kamu kena buat? Senang je lah, masukkan dulu. Pi ni kan, tadi mesti awak tanya-tanya, tadi cikgu letak kat tengah ni, letak kat depan. Rumus dekat tengah-tengah. Tak apa, kalau awak dah biasa, kalau awak dah mahir, terus je letak pi tu dekat depan supaya awak tak keliru. So terus je letak pi, limit punya integral punya simbol. So masuk je, berapa limit dia? 1 kepada 3, y squared dx. Y squared dx, y kan, soalan tu y, sedangkan kita mesti kuasa 2 kan. So dia mesti jadi 3 per x
squared dx. Respect to x. So, sampai situ. So awak kena kuasa duakan dah 3 dengan x tu. So kalau cikgu kuasa duakan, dia akan jadi 3 kuasa 2 9 per x kuasa 2 dx. Ingat tak cikgu kata kamiran integral tak boleh berlaku selagi benda tu kat bawah. Equation tu kat bawah, x tu kat bawah kan. So awak kena buat apa? Tukarlah. Dia akan jadi apa? 9 x Negatif 2. negatif 2 dx. Baru awak boleh lakukan pengamiran. Okay, so kamirkan. Slow-slow. Benda ni dia tak boleh kelang kabut tau. Slow-slow gitu. So pi, bila kita kamirkan je, simbol ni, bila kita kamir simbol ni tak ada dah. So kena padam. So kamir je terus je. So akan jadi 9x negatif 1 per negatif 1 hadnya daripada 1 kepada 3. Okay. Bawa turun bawah balik. So dia akan jadi, tak apa satu-satu. So akan jadi negatif 9 per x. Yang ni, kita bawa turun ke bawah balik. Sebab senang kita nak kira nanti masa kita tekan kalkulator. Okay, so hadnya dari 1 kepada 3. Baru kita ganti. Negatif 9 per 3 tolak. Buat kurungan sebab dia melibatkan negatif. Negatif 9 per 1. Okay. So pi. Negatif 9 bahagi 3, negatif 3. Kan? Yang ini tolak jadi tambah. Ni. Tolak jadi tambah. So akan jadi negatif 3 tambah 9. So awak dapat 6. 6 apa? 6 pi. Tak payah tulis unit kalau tak confident benda tu apa? Unitnya apa? Okey, setakat ni boleh? Boleh. Boleh lah. Sebab cikgu nak habiskan cepat tajuk ni minggu ni. Next week kita masuk bab baru. Okey, yang ni ada perbincangan. Habis dah. Satu lagi, last one. Okey, last. Lepas ni awak buat latihan je. Okey, kalau kita tengok kat sini. Tadi cikgu kata apa? Langkah pertama, tengok dia punya paksi. Kan? Sebab kat situ letaknya lihat dia berapa. Kat situ yang menentukan segala-galanya. Awak nak guna y dx ke atau x kuasa 2 dy kan? So kat situ kalau kita tengok paksi y. So bila paksi y, had kita akan jadi y1, y2, pi x kuasa 2 dy. Bila kita tengok had ni kat sini ni, had kat sini, itu yang menentukan kita punya equation. Either x squared or y squared. Dia punya limit tu. So kita tahu limit pada y, so dia akan jadi pi x squared dy. Dia punya equation. So kita tahu dah. Yang kita akan gunakan adalah y1, y2, pi x kuasa 2 dy. Itu yang kita akan guna. Tengok had, kita akan guna kat situ. Sama je, luas ke, isi padu ke, benda yang sama. So sampai situ, hadnya berapa? Cuba korang masuk. 1 hingga 5. Pi, y-nya akan jadi, x-nya akan jadi apa? Kena ubahlah ni. 8 per y. Sebab apa? Ya, pandai. 8 per x. Kita nak x kat atas kan? So ni kita bawa turun. So akan jadi x equal to 8 per x. Atau lebih mudah, awak terus je masuk yang itu. Pun tak ada masalah. So terus je jadi. Biar dulu. Sebab kita kuasa 2 kan. So akan jadi 8 per. Sorry. Thank you. Betul kan? 8 per y kan.
So 8 per Y. 8 per Y dy. Langkah kerja yang ini wajib tau. Mesti awak tulis sebab kat situ kalau cikgu tengok dia kat markah pertama kat situ. Membentuk persamaan tu untuk kertas 2 sebab soalan ni kertas 2 kan. Kat situ dapat 1 markah. So bila ada markah kat situ maksudnya wajib adalah langkah kerja tu. Okay, so masuk dia akan jadi kameran kuasa 2. Jangan lupa sebab sini kuasa 2. So 51 pi dia akan jadi 64 per Y kuasa 2 dy. Okay, tulis. So keluarkan. Bila kita start je kameran, benda ni sama cikgu kata boleh letak awal-awal pun boleh, kat situ pun boleh. So masuk 15 64 ni kan dia akan jadi 64 Y negatif 2. Betul? Dia jadi gitu. Dia jadi 64 Y kuasa negatif 2 kan. So kita tulislah 64 Y negatif 2 dy. Baru kita buat kamiran. So kamiran akan jadi apa? 64 Y negatif 1 per negatif 1 hadnya daripada 1 hingga 5. Okay, simplify dalam sebutan paling mudah dulu. So akan jadi negatif 64 per Y hadnya 1, 5. Biar kita buat slow-slow, langkah banyak as long as betul. Sebab markahnya 5 kat sini untuk SPM. So baru kita ganti. Bila ganti dia akan jadi 64 per 5 untuk had atas. Tolak. Sebab rumus adalah had atas tolak had bawah. Upper limit minus lower limit kan. So kena letak tolak kat sini, kurungan balik. Kenapa kurungan? Sebab di sini negatif. Cikgu tak nak awak tertukar nanti. Lupa nak tukar tanda. So dia jadi gitu. Okay, so negatif 64 per 5 tolak. Benda ni akan jadi tambah. Tambah 64. Tolong yang tekan sikit. Berapa dapat jawapan? Negatif 64 per 5 tambah 64. Jawapan mesti dalam pecahan. Cik Ros, tolong tekan Cik Ros. Berapa nilai? 51 1 per 5. Terima kasih. 51 1 per 5. Ni je ke jawapannya? Adakah itu? Pandai. Kena tulis pi. Mesti dalam sebutan pi. Okey, setakat ni. Faham? Faham. Anak-anak yang disayangi dan dirindui. Faham semua? Faham cikgu. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, setakat ni faham Okey. Latihan. Cikgu bagi 4 soalan tu. 4 ke? Oh, banyak. 6. Nampak ni cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Yang pertama, yang ini. Cikgu bagi. Okey, kita go through satu-satu. Okey, kat situ cikgu dah bagi jawapan sebagai rujukan awak Okey. Dah bagi jawapan kat tepi sebagai rujukan. Okey, cikgu tengok nombor 1 dulu. Besarkan sikit. Yang ni. Okey. Dia kata cari isi padu janaan. Kalau kita tengok, dia mesti dikisarkan kat mana tu? Pada paksi X. Pada paksi X. So, X sebab apa? Hadnya kat sini. Hadnya kat situ. Pada paksi X. So, kalau cikgu pusing benda ni, titik let's say lah cikgu letak ni sekali supaya awak nampak. Kalau kat sini awak tak nampak. Kalau cikgu pusing benda ni, dia akan berpusing di situ.
Yang ini pun dia akan berpusing kat situ. Tapi yang ini kalau cikgu pusing, dia akan jadi kat atas. Gitu. So dia berpusing. So kalau cikgu ni, sebenarnya bentuk bola rugby tu yang awak kena cari. Isi padunya yang awak nak cari adalah macam bentuk bola rugby. Isi padu ni yang awak kena cari. Macam mana nak cari? Dah tahu dah, Sasah tak ada rumus yang terlibat kan. So, paksi X. So, equation akan jadi pi y1, y2, y kuasa y pula, sorry. So, akan jadi kamiran y1, y2. Kenapa y? X lah. Ya Allah Akbar. X1, X2, y kuasa 2 dx. Baru betul. So, kalau cikgu masuk, dia akan jadi apa? Hadnya dari berapa ke berapa ni? Kosong kedua. Kosong kedua. Persamaannya? X kuasa 2 tolak 2 X. X kuasa 2 tolak 2x. Tapi sini apa? Y. Sedangkan sini? X. Y kuasa 2 kan? So, awak kena buat apa? Kurungan Kuasa 2. Kurungan kuasa 2 dx. Maksudnya, yang ini awak kena kembang dulu macam faktoran tu. Baru awak kami. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, nombor 2. Nombor 2 ni macam, cikgu 2 gambar rajah. Betul? Satu kat sini, satu kat situ. Kalau luas awak tambah kan? Awak tambah yang pertama, cari had dia daripada negatif 1 hingga 0. Yang kedua daripada 0 hingga 3. Betul? Sama je. Maksudnya sekarang, untuk yang pertama, adalah luas ni. Luas tu bentuk macam kon kan, tapi kon tu lengkuk bukan lurus. Yang ini, so dia gitu. Macam bentuk cawan lah. Macam tu. So, luas ni yang awak kena cari. So, akan jadi, isi padu ni yang awak kena cari. So, isi padunya akan jadi isi padu 1 tambah 2. So, awak kena bentuk 2 persamaan lah. Which is, yang pertama, hadnya daripada negatif 1 ke 0. Pi y kuasa 2 dx tambah yang kedua adalah daripada 0 hingga 3. Pi y kuasa 2 dx. So, buat macam biasa, kamu tambahkan at the end. Okey, boleh? Nampak? Nampak ke? Bayangan awak punya jawapan tu nanti, cara nak jawab. Nampak Harap-harap nampak lah. Okey, yang ni tadi kita dah bincang sebenarnya. Betul? So, di sini hadnya kat mana? X ke Y? Nombor 3. Y. So, dari sini ke sini kan? So, maksudnya yang awak nampak bentuk macam ni. Ni lah sebab dia pusing kat situ. So, tu. Macam bentuk mangkuk. Okey, bentuk mangkuk lah. Okey, so sebenarnya awak boleh guna 4/3 pi j, 2/3 pi j kuasa 3 kan. Tapi sebab kamiran, awak kena guna rumus kamiran. So, hadnya daripada berapa? 2 ke 4. 2 kepada 4. Sebab dia paksi y, so akan jadi x kuasa 2 sama dengan y tolak 2. Betul? Paksi x kan? So, perlu dikuasa 2 kan? Lagi? Ke tak? Dia kan rumusnya macam ni. Y1, Y2, X kuasa 2 dx. Jawapan awak kat sini ni perlu kuasa 2 lagi tak? Tak, sebab dia dah kuasa 2 kan? So, terus je. Y tolak 2 dy. Cari macam biasa. Boleh? Nombor 3? Boleh. Boleh nanti cikgu snap. Tak apa, nanti cikgu snap bagi. Okey, yang ini? Yang ni macam mana? Tengok.
kat sini ni hadnya ni paksi Y ni nampak ni. Kat sini. Sebab ni X ni. Ni X. Dia bukan dekat X, dia dekat Y. Kat sini negatif 4. Kat sini macam mana nak cari? Yang atas tu macam mana nak cari? Negatif 3. Negatif 3 sebab apa? Ini adalah pintasan Y. Pintasan Y X kosong. So kalau kita cari negatif kosong kuasa 2 tolak 3, so awak akan dapat X negatif 3. So sini ni adalah negatif 3. Sebab pintasan Y negatif 3. Tu. So kalau cikgu rotate, dia akan dapat macam ni lah. So kita akan dapat begitu. Kat situ, sorry. Kat situ. So dapat bentuk macam tu lah. Okay, so kalau kita ganti, dia akan jadi limit daripada negatif 4 hingga negatif 3 pi X kuasa 2 dy kan. So ni kena ubahlah. Ni kena ubah. So akan jadi negatif X pindah ke sini. So akan jadi X kuasa 2 sama dengan negatif Y tolak 3. So akan jadi negatif Y tolak 3. Perlu kuasa 2 tak? Tak perlu sebab sini dah kuasa 2 kan. So dy. Kami macam biasa. Boleh setakat nombor 4? Boleh tu nombor 1, 2, 3, 4. Cikgu dah go through dah satu-satu. Dia substitute sahaja. Yang kelima. Ni. Bentuk apa? Samalah. Had pada paksi Y. Kalau kita tengok sebab sini 1. Cuma kat sini macam mana nak cari? Guna pintasan. Pintasan Y X sama dengan kosong. So ganti kat situ kosong. Okay, ganti kat situ kosong. So bila kita ganti, dia akan jadi Y kuasa 2 sama dengan kosong tambah 2Y. So Y kuasa 2 tolak 2Y sama dengan kosong. Okay. So fakturkan Y tolak 2 sama dengan kosong. Y sama dengan kosong dan Y sama dengan 2. Nak mencari pintasan. Maksudnya 1 kat sini, yang ini kat mana? Kat sini. So ini adalah 2. Boleh. Itu cara nak mencari had. Nak mencari had, limit. Guna sama ada pintasan X atau pintasan Y. Pintasan X, Y kosong. Pintasan Y X kosong. Pintasan X, Y yang kosong. Okay. So dah dapat, masuk je lah hadnya kat sini. Kan. So dia akan jadi, kat sini dua-dua awak kena ubah. Sebab bila kameran pada Y1, Y2, dia akan jadi X dy kan. Ni kena ubah juga. So dari situ kena ubah X kuasa 2, X sama dengan Y kuasa 2 tolak 2Y. So masuk kat sini. So dia akan jadi 1, 2, X kuasa 2 adalah Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 dy. Itu kena ubah. Okay. Tu yang ke-5. Yang ke-6. Had dekat mana kalau tengok? X ke Y had dia? Limit dia? Y. Dari sini ke sini. Nampak? Dari sini ke sini had dia. Cuma sekarang benda ni melibatkan dua lengkung. Dua graf. Yang pertama yang ni. Yang sini ni adalah lengkung yang cikgu highlight warna hijau. Kan? Yang kedua, yang sini. Ni. Yang ini ke sini adalah bentuk tu. Bentuk kon. Yang atas, dia bentuk gitu. Cantuman, seolah-olah isi padu gabungan. Isi padu yang pertama ni tambah isi padu yang kedua. Faham ni? Faham? Faham.
Okey. Kat sini, dari sini yang untuk kon ni, limit dia daripada berapa ke berapa? 0 hingga berapa ni? Sini ni. Sini ni 0 hingga berapa? Kat sini kan? Dia bagi koordinat kat sini. Koordinat sini berapa? 2. Sini 4. So kita tahu dah. Had untuk yang ini adalah daripada 0 hingga 4. So tahu dah. Semua kembang. 0 hingga 4 X. Ni mana persamaan dia? Yang ini. So dia akan jadi X sama dengan 2 per Y. Ya ke? Salah ni. X bawa turun, Y per 2. X sama dengan Y per 2. So akan jadi Y per 2 kuasa 2 DY untuk yang ni. Untuk yang lengkung, yang hijau ni, hadnya berapa? Pi, hadnya berapa? Dari berapa ke berapa tu? Untuk yang ni. 2. Untuk ni, untuk yang ni, yang hijau ni. Had dia dari berapa ke berapa tu? 4 ke 6. 4 ke 6. Kat situ kan? So 4 ke 6. Persamaannya yang ni kan? Perlu cikgu ubah ke? Dia akan jadi ni bawa naik atas, ni bawa turun kan? So akan jadi X sama dengan 8 per Y. Y. So masuk dia akan jadi 8 per Y kuasa 2 DY. So tu melibatkan dua persamaan. Soalan-soalan macam ni lah yang selalu keluar dalam SPM. Okay, so maksudnya awak cari had yang pertama, isi padu yang pertama, tambah isi padu yang kedua, dapatlah jawapan. Mesti dalam pecahan atau nombor bulat dan mesti dalam sebutan pi. Pi tak perlu cari, tak perlu ganti 22/7 ke 3.142 ke, tak perlu. Okay, setakat ni faham? Faham Okay. Untuk homework, cikgu nak awak cuba buat semua ni. Tapi yang saya nak kamu submit adalah yang mana 2 soalan je. Kamu snap lah, hantar kat saya. Yang pertama yang ini, yang cikgu ni. Ni kena hantar. Yang ni kena hantar, nombor 6. Dengan selagi yang ini, nombor 2. Yang tu cikgu nak awak hantar kat saya. Snap, hantar sebagai bukti. Awak buat dalam buku. Sambung je buku minggu lepas, sambung je. Buat sebab cikgu, semua ni awak buat 1 hingga 6. Cuma yang hantar kat saya nombor 2 hingga nombor 6. Okey, nombor 2 dengan nombor 6 ni hantar sebab setakat ni cikgu tak ambil lagi PBD punya rekod kan? Betul? So yang nombor 2 hingga 6 ni adalah rekod PBD awak lah. Nanti awak hantar kat saya. Personal hantar personal. Sebab nanti cikgu nak forward cikgu nak print. Cikgu nak print bagi untuk simpan sebagai perekodan PBD. Boleh faham Faham. Okay. Cikgu Ya. bila? A week, 1 minggu.